Hari ini kita akan masuk pada subtopik bahan pencuci. Bila sebut bahan pencuci ni, apa-apa yang boleh membersihkan, betul tak? Okay, so kita tumpu pada sabun dan deterjen. Okay, yang mana contoh sabun? Dalam kehidupan seharian, yang mana sabun? Yang mana deterjen? Sabun biasanya yang ketul tu kan, yang ketul sabun lap semua tu. Okay, yang tu sabun lah. Okay, kalau sabun pencuci pinggan, sabun ke deterjen? Kamu rasa? Deterjen. Okay, sabun basuh pinggan tu kita panggil sabun, tapi dia sebenarnya deterjen. Okay, sabun basuh baju, of course deterjen lah. Okay, kita tengok dulu OPKK. Yang pertama, memerihkan sabun dan deterjen. Maksudnya kamu kena tahu sabun ni ada bahan apa dalam dia. Deterjen ada bahan apa dalam dia. Diperbuat daripada apa. Okay, yang kedua, menghuraikan proses penyediaan sabun. Ini sebenarnya melalui aktiviti. Dia ada aktiviti ni maksudnya dia sediakan sabun di makmal. Okay, so kamu kena tahu bahan apa, campur bahan apa dapat hasilkan sabun. Okay, bahan apa, campur bahan apa dapat hasilkan deterjen. Maksudnya apa dia punya bahan, macam mana dia buat sabun tu. Okay, kamu kena tahu, kena boleh explain. Okay, yang ketiga, kamu mesti boleh bandingkan tindakan pencucian sabun dan deterjen melalui eksperimen. Eksperimen ni sebenarnya, kamu boleh je buat kat rumah. Kita tak buat pun eksperimen dekat sekolah. Sebab eksperimen dia ialah, kamu ambil dua kain yang dikotori oleh sos ke minyak ke. Kemudian satu kamu cuci dengan deterjen, satu lagi kamu cuci dengan sabun. Kita nak tengok yang mana yang lebih senang untuk mencuci. Okay, kemudian set yang kedua, tadi set yang pertama kamu guna air biasa. Okay, set yang kedua, kita akan guna air laut. Okay, kita tengok pula, dalam air laut, siapa yang lagi bersih? Sabun ke deterjen? Okay, yang tu dia punya eksperimen dia. Kejap lagi kita explain. Sabun ni apa sebenarnya? Sabun ni kalau orang tanya kamu apa dia, dia sebenarnya adalah garam. So, bila kita sebut garam, dia mestilah terhasil daripada tindak balas peneutralan. Ingat balik tajuk asid, base dan garam. Nak dapatkan garam, kita mesti tindak balaskan asid dan juga alkali. Dan kita dapat garam dan juga air. So sabun ni adalah garam lah. Okay, garam. Bila garam, dia mestilah sebatian ion. Maksudnya ada ion positif, ada ion negatif. Okay, kalau kamu perhati kat sini, ini adalah macam mana sabun disediakan. Berasal daripada minyak ataupun lemak. Ini adalah struktur minyak ataupun lemak. Dan kalau kita nak asingkan, okay, dia terpisah kat sini. Okay, ingat lagi tak dalam video yang saya suruh tengok minggu lepas? Minyak dengan lemak ni, dia terhasil daripada apa? Ingat lagi tak? Glycerol dengan asid lemak. Betul. Glycerol dan juga asid lemak. Kan? Okay, so yang ni, yang saya petak-petakkan warna merah ni, ini adalah asid lemak. Kan? Cuma dia tak lengkap lah. Kenapa dia tak lengkap? Dia tak ada H dekat sini. Sepatutnya dekat tempat warna biru ni, dia H. So bila dia H, dia asid lemak. Boleh? So ada 3 asid lemak. Okay, untuk yang warna biru ni, ini adalah asalnya glycerol. Glycerol ini struktur asal dia. Okay, glycerol CH2OH. So yang tak ada kat sini, OH. Betul tak? OH tu pergi mana? OH dengan H daripada asid tu, dia dah jadi air. Okay, maksud dia, untuk menghasilkan sabun ni berasal daripada minyak dengan minyak ataupun lemak yang mana dia terpisah balik. Kalau dalam tajuk minyak dengan lemak ni dia terhasil daripada glycerol campur dengan asid lemak. Okay, dalam bab sabun ni, dia terpisah balik, kemudian dia akan ditindakbalaskan dengan alkali. Okay, kalau kamu perasan kat sini, yang 3 karbon warna biru ni, dia akan ambil ataupun bertindakbalas dengan OH. OH daripada alkali ni. So, nampak tak ada 3 ni? OH kat sini. OH ni ada 3 kan? So, jadi satu melekat kat sini. Satu lagi kat sini, satu lagi kat sini. So ada 3. So dia dah pun jadi glycerol. Dia jadi glycerol balik. Tapi untuk bahagian asid, dia tak ada H plus kat sini. Tapi dia ada apa? Dia ada Na.
Na kita tahu charge dia positif 1. Jadi dia gantikan tempat H tersebut. So dia akan melekat dengan yang warna merah ni. So dia akan hasilkan sabun. Boleh? Okay, nama-nama sabun dia depend pada bilangan karbon arc ni tau. Ni setiap R1, R2, R3 ni kan. Okay, kalau C untuk R1 ni ada 12. Okay. So asid yang kat sini, nama dia akan jadi asid lauric. Untuk nama sabun, dia akan jadi natrium laurate. Boleh? IK dalam kumpulan asid karboksilik. Kan? Asid karboksilik nama dia AA kat belakang. So bila dalam bentuk garam, dia kena tukar jadi ate, atanoate. Ingat tak? Ate kat belakang. Okey, jadi samalah. Untuk sabun pun nama dia akan jadi natrium, sebab sini natrium laurate. Bolehkah? Okey, kalau bilangan C ni, bilangan karbon dia 16. Okay, yang saya bagi tahu ni yang famous dia tahu. Okay, kalau C dia 16, sabun ni akan jadi natrium palmitate. Okay, apa nama asid dia agak-agak? Kalau laurate, dia daripada asid lauric. Kalau palmitate, asid apa nama dia? Cepat teka, asid apa? Palmitate. Yes, palmitate. PIK, okay? IK lah tukar. IK dia jadi AT. Boleh? Yang ni, satu lagi yang famous adalah bila karbon 18. Nama dia adalah stearate. So asid dia adalah asid stearic. Boleh? Okey, untuk natrium ni, dia tak semestinya natrium tau. Dia ada dua. Dia sama ada natrium ataupun dia kalium. Okay, so kalau kalium maksudnya kalium hidroksida lah kat sini. Kalium hidroksida pun alkali kan. Okay, jadi dia bertindak balas dengan kalium hidroksida. So dia akan hasilkan sabun kalium lah. So kat sini dia bagi contoh natrium. Boleh? So itu nama-nama sabun. Okay, proses penghasilan sabun ni, kita panggil dia proses saponifikasi. Yang gliserol ni kita tak usik tau. Yang gliserol ni biar je dia. Kita tak mau dia. Yang kita nak sabun ni. So struktur sabun ni, kamu nampak tak R1 ni, R2, R3, dia sebenarnya dia panjang. Dan untuk senang kita lukis dia zigzag. Kita lukis dia macam ni. COO ni, kita sambung dia kat sini. Na, so kita sambung Na. Struktur sabun boleh juga lukis macam ni. Yang ni zigzag ni kamu tahu zigzag ni maksudnya sini ada C, setiap hujung dari tempat tajam-tajam tu dia ada C. So rangkaian karbon kat sini kita nak senang kita lukis zigzag. Nah ini standard IUPAC juga. Jadi semua orang tahu. Orang kimia dia mesti tahu yang zigzag tu maksudnya karbon. Struktur sabun ni dekat bahagian yang rantai karbon ni kita panggil dia echo. Echo dia. Okay, kepala dia yang mana? Kepala dia yang ni. Semua ni tahu. COONA. Okay, yang ni adalah kepala. Okay, nanti kita detailkan echo dengan kepala ni. Apa benda sebenarnya? Dia penting dalam tindakan pencucian sabun nanti. Okay, seterusnya kita tengok deterjen. Deterjen ni apa? Deterjen ni garam juga. Yang terhasil tindak balas asid dengan alkali. Okay, penaturalan So mesti ada asid dengan alkali. Alkali sama ada NaOH ataupun kalium hidroksida, KOH. Okay, cuma yang beza dia dengan sabun, dalam deterjen dia tak guna asid lemak. Sabun tadi asid lemak alert. Untuk deterjen dia guna asid alkyl sulfonik. Nama dia pelik sikit. Dan asid alkyl sulfonik ni ada dua jenis. So yang pertama
Nama dia adalah asid alkyl benzena sulfonik. Belakang dia sulfonik. Daripada sulfat tau ni. Okay, yang kedua alkyl hidrogen sulfat. Okay, ada dua. Ada dua jenis asid. Dan proses dia, kalau sabun tadi ada satu saja. Proses saponifikasi. Okay, untuk deterjen, dia ada dua proses. Proses yang pertama, dia panggil pensulfonan ataupun pensulfatan. Okay, nama ni kamu mesti tahu. Mesti hafal lah. Okay, proses pensulfonan atau pensulfatan. Kat sini, tujuan dia adalah untuk hasilkan asid. Untuk hasilkan asid alkyl sulfonik tadi ni. So sama ada asid jenis yang pertama ataupun asid yang jenis kedua. Boleh? Itu tujuan dia. Nak hasilkan asid tu. Okey, yang kedua, proses peneutralan. Proses peneutralan maksudnya asid yang terhasil dekat bahagian pertama ni, dekat proses pensulfonan ni, dia tindak balaskan dengan alkali lah. Sebab peneutralan. Okay, asid tambah dengan alkali. So asid yang hasil kat sini, yang set pertama ni, dia tindak balaskan dengan alkali. Alkali apa? Sama, NaOH ataupun KOH. Okay. So kita tengok satu-satu. Kita tengok dulu kalau dia guna asid yang pertama tadi. Kita nak guna asid alkyl benzena. Yang ada perkataan benzena sulfonik dulu. Macam mana proses yang pertama? Okay, tadi kita dah explain proses yang pertama ialah pensulfonan tadi ataupun pensulfatan tadi kan. Yang mana nak hasilkan ni. Nak hasilkan asid alkyl benzena sulfonik ni. So macam mana cara dia hasil? Dia ambil alkyl benzena. Dia tindak balaskan dengan asid sulfurik. Dia nak hasilkan asid alkyl benzena sulfonik. Kamu buang perkataan asid ni, kamu ambil nama dia yang ni. Yang ni, bahan ni campur dengan asid sulfurik. Sebab tu nama di belakang jadi sulfonik. Sebab dia bertindak balas dengan asid sulfurik. So alkyl benzena, ini adalah struktur alkyl benzena. Nak cam dia, benzena, ni benzena. Yang ada macam tempat skru tu kan. Okay, hexagon ni. Okay, ini adalah struktur bagi benzena. So alkyl benzena dia bertindak balas dengan asid sulfurik. Dia akan buang air. So dia rapatkan sahaja. Dia buang air, dia rapatkan. Nampak ni? Lepas benzena terus sambung pada S. Benzena tadi ni terus sambung pada S. So ni lah sebenarnya yang kamu duk sebut sebelum ni asid sulfurik, asid sulfurik. Macam mana struktur dia? Oh, rupanya macam ni. S kat tengah, double bond atas, double bond bawah. Kiri dengan kanan OH. Sebab dia ada H2 kan, H2SO4. Okay, ini struktur dia. Okay, dapatlah asid alkyl benzena sulfonik. So asid ini dia ambil balik, dia tindak balaskan dengan NaOH. Tengok dalam proses peneutralan, memang hasil dia adalah, salah satu hasil dia adalah air. So jadi H daripada asid tadi, dia combine dengan OH daripada alkali, dia hasilkan air. Ini macam biasa, peneutralan macam biasa. So garam kita yang mana? So yang ni garam kita. So nama dia akan jadi natrium alkyl benzena sulfonat. Nampak? Sama saja macam tadi. Kalau nama asid IK, nama garam mesti I. Okay, so depan dia tukarlah asid tu H+. Sebab dia ganti dengan natrium. So nama dia akan jadi natrium kat depan. Boleh ke? So, jadi kalau saya nak lukis ZZ tadi tu, okay, yang ni saya akan gantikan dia dengan ZZ. So, saya akan buat ZZ macam ni. Saya akan sambung C ke S. O, 3, N, A. So saya akan tulis macam tu. Ni S bukan sini ni S. SO3 and A. Okay, struktur dia sama je.
Okey, yang bahagian belakang ni, yang ZZ tadi ni, kita akan panggil dia echo. So kepala dia yang mana? Kepala dia yang ni. Jadi beza antara kepala sabun dan juga kepala deterjen adalah kepala deterjen dia ada SO3Na. Untuk sabun tadi COO. Okay, so kita pergi pula pada jenis asid yang kedua. Asid yang kedua adalah alkyl hydrogen sulfat. Okay, nampak tak nama dia tak ada asid? Kenapa tak ada asid? Sebab dia sebut dalam bentuk hidrogen. Dia dah ada hidrogen tu dia masuk dalam nama dia. So jadi tak ada asid dah lah. Tapi bila sebut alkyl hydrogen sulfat, itu asid. Okay, so step pertama macam tadi, proses pertama, proses pensulfonan, dia akan hasilkan asid alkyl sulfonik. So macam mana? Daripada alkohol. Okay, alkyl dia ni daripada alkohol. So alkohol yang berantai panjang. Ni panjang ni, nampak dia tulis N kat sini. Maksudnya tak terhingga, banyak, berbelas-belas, berpuluh-puluh lah, 20 ke atas. Okay, 18 atau 20 ke atas lah macam tu. Dia punya bilangan C tu. Okay, dia tindak balaskan dengan asid sulfurik. So dia buang air macam tadi juga. So dia combine, dia buang air, lepas O ni terus sambung S. Lepas O, okay, terus sambung dengan S. Kat sini. Sama je macam yang tadi. Okay, kemudian asid yang terhasil kat sini, diambil balik, masuk pada step yang kedua, proses yang kedua, peneutralan. Tindak balaskan dengan alkali lah bila peneutralan. So sama macam tadi, buang air, rapatkan dia. So ini adalah natrium alkyl sulfat. Okay, dari segi penamaan saya dah explain tadi, sama je. Alkyl sulfonik, so jadi belakang alkyl sulfat. AT diganti dengan IK. IK diganti dengan AT untuk sabun. So natrium alkyl sulfat ni kita punya sabun dah. Sabun pula. Kita punya deterjen. Okay, kalau kita nak lukis yang tadi, ZZ tadi, yang ni ZZ. Okay, ambil balik yang ni tadi ni. SO 4Na. Okay, so sama juga yang belakang ni echo, yang depan ni kepala. Okay, yang ni struktur asas bahan pencuci. Sabun ke, deterjen ke, memang badan dia macam ni. Ada echo, ada kepala. Dan kepala dia tu bercharge negatif. Kenapa kita kata kepala dia bercharge negatif? Okay, sebab tadi kamu tengok tak yang tadi, saya sambung dengan Na kan? Macam sabun tadi COO, Na. Sabun tadi macam ni. COO, okay, minus Na plus. Okay, yang ni saya dah asingkan. Yang awal-awal tadi saya lukis dia rapat. COO, Na. Okay, kenapa sekarang saya lukis dia asing? Sebab bila masuk dalam air nanti, bila sabun dia masuk dalam air, dia akan mengion. So, bila dia mengion, dia akan separate macam ni. Na ni dalam air nanti dia akan kekal macam ni. Dia tidak membantu dalam proses pencucian pun. So dia akan bertindak sebagai ejen pemerhati. Dia akan jadi tukang tengok je lah. So yang nak buat kerjanya adalah yang bahagian echo ni. Okay, soalan suka tanya macam ni. Dia bagi struktur macam ni kat kamu. Dia tanya kamu, suruh kamu bulatkan bahagian kepala sabun. Okay, jadi kat sini kamu nak bulat yang mana? Kamu jangan bulat sekali dengan Na ni tau. Kamu bulat kat sini je. Boleh? So that's why kita kata kepala dia bercharge negatif. Abaikan Na tu. Na plus tu biar je. Sama juga untuk deterjen tadi. So kalau deterjen tadi SO3, okay. Na plus ni boleh juga kalau kalium plus. Okay, samalah, dua-dua tu adalah pemerhati sahaja. So jadi yang mana adalah kepala, so yang ni sahaja kepala, charge negatif. Boleh? Yang bahagian echo ni, kita panggil dia
hydrophobic. Bahagian hydrophobic, bahagian kepala kita panggil dia hydrophilic. Yang ni kena ingat. Kamu ingat bentuk struktur sabun ni dia macam kalau kamu belajar bio dia macam bentuk sperma. Betul tak? Tapi ni bukan So hydrophilic depan ni kamu ingat. Saya ingat ada dua bahagian. Satu hydrophobic, satu hydrophilic. So macam mana saya nak tahu yang belakang ni nama dia hydrophobic, dia larut dalam grease ataupun minyak. So cara saya ingat phobic ni sebenarnya perkataan asal dia adalah phobia. Kalau kita, kita yang contoh takut gemuk lah. Kita fobia dengan air ke kita fobia dengan lemak? Lemak kan? So that's why bahagian phobia dia akan larut dalam minyak ataupun grease. Dan kita fobia dengan lemak, tak naklah lemak. Makanan tu berminyaknya, tak nak makan lah. So kita fobia dengan minyak. Itu cara saya ingat. Bahagian hydrophilic. Felix ni kalau kamu sempat ke tak sempat saya tak perasan. Tapi dulu ada seorang penyanyi nama dia Felix. Budak AF ni waktu saya famous lah dulu. So saya ingat macam tu. Felix ni nama orang. Felix ni suka minum air. Jadi dia larut dalam air. Soalan boleh tanya ni. Hydrophobic dia larut apa? Hydrophilic dia larut dalam apa? Boleh? So kepala dia larut air. Ekor dia larut minyak. So jadi yang bahagian sini, bahagian negatif ni. Struktur yang negatif kita panggil apa? Anion ke cation? Yang mana yang cation? Cation. Yang mana yang cation? Yang negatif ke yang positif? Positif. Positif. Okey, saya dah bagi tahu dekat kamu macam mana nak cam dia. Tengok ejaan dia. Cat ada tanda T, positif. So dia adalah ion positif. So ini adalah anion. So anion yang ada ekor dan kepala. Cation tu tak ada apa. Dia macam tu je. Okay. Seterusnya part yang paling penting. Kenapa saya kata part yang paling penting? Sebab kamu kena tahu tulis step-step ni satu-satu Dalam buku teks dia tulis 6 kan. Okay, so maksimum markah, minimum markah 6 lah. Maksimum boleh jadi sampai 8. So tindakan pencucian sabun dengan deterjen ni dia sama je. Okay, tadi kita baca yang pertama tadi. Yang ni first step dia, kamu kena cerita daripada masuk sabun. Okay, bila soalan nak, huraikan tindakan pencucian bagi sabun. Ataupun huraikan tindakan pencucian bagi deterjen. So kamu kena explain mula dengan kamu tambah sabun dalam air yang dah ada kain. Nak cakap terus lah, sebab tahun lepas saya kata kamu start tulis daripada awal-awal tau, setiap step tulis. Ada pula yang pergi tulis, ambil baldi, masuk air, masuk baju. Itu tak perlu. Kamu mula cerita sabun ataupun deterjen tu tau. Jangan pergi cerita masuk kamu bukan yang nak buat simulasi basuh baju. Bukan jadi jangan cerita masuk baju dalam baldi semua tu tak perlu. Terus mula dengan bila kita masuk sabun dalam air, sabun tu akan mengurangkan ketegangan permukaan. Ayat ni penting. Mengurangkan ketegangan permukaan air. Macam mana? Siapa yang tak tahu, kamu cari dekat situ. Saya letak gambar anak saya tulis magic finger. Itu maksud dalam tu anak saya buat aktiviti macam mana ketegangan permukaan air ni. So yang ni kena explain. Bila kita masukkan sabun, dia mengurangkan ketegangan permukaan air, kain menjadi basah. Kamu buat ni. Tak guna ayat ni tak apa. Ayat kamu sendiri tak apa. Janji maksud sampai. Sebab tu dalam tindakan pencucian ni, kamu faham, baru kamu boleh tulis. Yang kedua, kamu masukkan tadi sabun kan? Cerita pasal sabun tadi. Sabun buat apa? Sabun mengayon. Sabun mengayon dalam air, hasilkan satu bahagian anion, satu bahagian cation. Masuk dalam air, dia bergerak bebas. Ini kamu nampak tak ion positif kita tu? Nampak dia ada Ni Na kita lah ni. Na ataupun K kita tadi.
Okay, dia ada je dalam ni. Cuma dia sekadar ada dalam tu sahaja. Okay, yang anion tadi, dia bergerak bebas. Dia akan carilah grease tadi ataupun kotoran tadi tu. Bila dia dah jumpa, dia akan larut. Echo tadi kan fobia, dia akan larut dalam minyak. So bahagian yang ketiga baru kamu cerita. Bahagian hidrofilik dia larut air. So dia akan berada pada air lah. Yang bahagian echo dia akan larut dalam grease. Bagi tahu. Okay, bahagian hidrofilik anion sabun larut dalam air, manakala bahagian hidrofobik sabun larut dalam grease. Okay, itu ayat yang ketiga. Untuk kamu dapat markah yang ketiga lah. Okay, baru 3 markah. Seterusnya, okay, yang keempat. Pergerakan air semasa gosokan. Okay, so next, yang keempat, kamu kena cerita kamu gosok kain tersebut ataupun memberus. Kan kita basuh kain, kita beruskan. Okay, boleh juga. Tindakan menggosok pakaian ataupun memberus pakaian akan menghasilkan kocakan air yang menyebabkan grease itu tertanggal daripada permukaan kain. Okay, sebenarnya apa yang berlaku kat sini ialah bila kita gosok pakaian tersebut akan menghasilkan buih. Betul tak? Kat sini ada buih. Bila kita gosok pakaian dia hasilkan buih. Buih itu sebenarnya dia berfungsi untuk grease ni dia terapung. Jadi bila grease ni terapung, tadi kan kita gosok, dia dah jadi pada bahagian kecil-kecil. Dan bila ada buih, buih ni membantu dia timbul di permukaan air. Okey, nampak ni. Gambar rajah pada yang kelima baru dia tunjuk dia pecah. So, ini maksudnya keyword yang keempat kamu kena cerita bila gosok atau berus. So apa yang berlaku? So grease tu akan tertanggal daripada permukaan kain. So yang kelima, grease terapung di permukaan air. Okey, kat sini kamu cerita pasal buih. Kocokan tadi ataupun berus tadi akan menghasilkan buih. Buih ini akan membantu kotoran tadi terapung ke permukaan air. Okay, itu je. So ayat yang ni tak tulis pun tak pun. So ayat yang kedua ni penting. Okay, yang seterusnya. Grease tadi dah pecah pada titisan yang kecil. Titisan kecil tersebut tidak bergabung semula pada permukaan kain kerana tolakan semasa charge negatif pada bahagian hidrofilik di permukaan grease. Okey, kat sini dia sama macam getah. Ingat tak getah? Getah dikelilingi oleh membran yang bercharge negatif. So sekarang ni, titisan kecil minyak tadi ataupun kotoran tadi, dia dah jadi macam rupa getah tadi. Okay, kat luar ada charge negatif. So bila charge negatif dia mendekati antara satu sama lain, so dia akan menolak. So that's why dia tak bergabung jadi besar balik lah. Untuk jadi lagi kecil boleh. Okay, sebab dia menolak antara satu sama lain. Kalau ada lagi banyak sabun, lagi kecil lah ketulan minyak tadi tu boleh berpecah. Okay. Titisan itu terampai di dalam air dan membentuk emulsi. Maksudnya, ya kan sabun tadi ada bahagian yang larut air, ada bahagian yang larut lemak ataupun kotoran tadi. Jadi bila dia berada dalam air dengan minyak tu dia dapat bersatu. Macam ni. Kalau kita isi asing-asing dalam cawan, kita masukkan air dengan minyak, dia tak bercampur kan. Minyak dengan air kita tahu tak bercampur. Tapi dengan adanya sabun ni, dia boleh bercampur. Dalam bab bahan tambah makanan, kita kata dia mengimulsi. So sama, dalam sabun pun dia guna perkataan emulsi. Okay, maksudnya dia bercampur. Minyak dengan air tu dia bercampur. So last kali, ayat yang penting kamu kena cerita, kamu bilas. Bila kamu bilas dengan air, kotoran tadi akan tertanggal daripada permukaan pakaian ataupun kain. So pakaian menjadi bersih. Itu ayat yang terakhir. Pakaian menjadi bersih. Okay, seterusnya kita pergi pada, kita nak bandingkan sabun dengan deterjen ni. Okay, dari segi beza, sabun ni dalam air biasa, kita tak nampak beza dia. Sabun pun bersihkan baju, deterjen pun boleh bersihkan baju. Okay, tapi bila kita letak dalam air liat, okay, air biasa tu air lembut Air lembut ni bukanlah air tu jadi lembut macam mana. Air lembut ni maksudnya kandungan ion dalam air tu tak ada. Maksudnya dia lebih kepada neutral.
Okay, tapi kalau keberkesanan air dalam air liat ni, air liat, contoh air liat ni adalah air laut. Dalam air laut, kita tahu ada ion-ion magnesium ataupun kalsium. Okay, kalau ada dua ion ni, kita panggil dia air liat. So kamu ingat, yang air biasa tu air lembut, air liat atau air keras ni adalah air laut. Untuk sabun, pencucian dengan sabun, kalau kita cuci sabun dalam air laut, dia akan membentuk kekat. Ini poin yang utama, kekat. Kekat ni apa? Kekat ni adalah mendakan berwarna putih. Kenapa dia warna putih? Sebab magnesium dengan kalsium kan warna putih. So bila dia bentuk mendakan, so dia akan jadi warna putih lah. Mana datangnya kekat ni? Kan tadi sabun ada bahagian anion, ada bahagian cation. Bila masuk dalam air, dia akan mengion, dia separate. So bahagian yang negatif tu, anion, dia akan bertindak balas dengan magnesium ataupun kalsium ni. Dia sudah bentuk garam magnesium. So jadi itulah sebenarnya adalah kekat. Kekat dalam sabun ni, dia tak larut, dia mendakan. So that's why kita panggil kekat. Okay, dalam deterjen pun sama juga. Dia pun akan mengion. Bahagian anion tu, dia akan bertindak balas juga dengan magnesium dengan kalsium. Cumanya, dia membentuk garam larut. Boleh? Dia garam larut. So jadi bila garam larut, tak adalah mendakan. So tak adalah kekat ni. So nampak, tidak membentuk kekat. So bila dia tak membentuk kekat, dia boleh bersihkan pakaian lagi senang lah berbanding dengan sabun ni. Bila bentuk kekat, mendakan putih kekat ni, dia akan melekat dekat pakaian. So lagi kamu perlukan sabun yang banyak untuk bersihkan. Bila dah habis semua magnesium ataupun kalsium dalam air tu, yang bertindak balas dengan ion sabun, barulah sabun yang seterusnya yang kamu masukkan tu akan bertindak balas untuk membersihkan. Jadi banyak sabun kena guna. Lepas tu kalau sabun kekat ni, kalau kekat ni melekat pada pakaian, pakaian tak bersih lah. So jadi sebab tu sabun tak bagus kalau kamu nak cuci dengan air laut. Okey, keberkesanan dalam air berasid macam mana? Okey, sama juga. Untuk sabun, dia tak berkesan. Kerana dia membentuk asid organik yang tak larut. Bila kata tak larut, dia mendakan juga. So dia akan hasil satu mendakan juga. So jadi tak bersih pakaian kita. Untuk deterjen, tak ada masalah. Dia akan membentuk garam juga ataupun asid organik juga. Tapi yang jenis larut. So bila larut kita tak nampak kan. So dia bersih lah. Boleh? So kesimpulannya, deterjen semua okey. Sabun, air lembut saja. Yang lain, KO. Tak boleh, tak bersih. Okey, seterusnya, disebabkan oleh deterjen ni bagus, dalam keadaan apa sekalipun dia boleh bersihkan pakaian, maka orang semakin tak peduli sangat tentang sabun. Kan? Jadi banyak teknologi sekarang, dia menambah nilai dalam keberkesanan deterjen. So dia tambah macam-macam dalam deterjen. Sebab deterjen boleh guna untuk semua keadaan. So tengok bahan apa yang dia tambah dalam deterjen. Lebih kurang sahaja dengan yang ditambah dalam makanan. Tapi bahan-bahan dia lain lah. Okay, ada yang sama, ada yang lain. Okay, yang pertamanya dia tambah enzim biologi. Enzim biologi contoh amylase. Jadi amylase ni, kalau kotoran kita tu darah. Okay, so kita akan gunakan deterjen yang ada amylase. So kamu ingat kan, darah. Soalan tanya macam ni. Pakaian Ani terkena darah. Okay, so bahan apa yang perlu ditambah di dalam deterjen yang akan digunakan? So jawapan dia ialah amylase. Okay, protease, benda-benda yang berminyak. Yang ada protein ni, berminyak. Okay, selulase, lipase yang apa sama jugalah. Lipase pun lemak kan? Yang ni lemak. Okay. Kemudian, ejen pemutih. Ada yang deterjen dia tambah dengan ejen pemutih. Untuk apa? Menukarkan kotoran
kepada bahan tanpa warna. Maksudnya kotoran tu yang dia tukar jadi colour putih. So bila kita tengok, kita ingatkan bersih. Dah lah tak ada dalam kotoran tu, ingatkan tertanggal. Rupanya dia jadikan berwarna putih. Contoh pen. Terkena pakaian kamu. So kamu pun bersihkanlah dengan deterjen. Maksudnya mungkin deterjen tu dia ada ejen pemutih. So dia akan menukarkan warna pen biru yang terkena kat baju kamu tu warna putih. Contoh dia apa? Bahan dia adalah natrium perborat dengan natrium hypochlorite. Ini adalah bahan-bahan dia. Contoh bahan dia. Okey, yang seterusnya dia tambah apa? Dia tambah pemutih optik. Menjadikan kain lebih putih dan lebih cerah. Okey, contoh pewarna pendaflor. Lampu pendaflor tahu kan? Okey, dia warna putih kan? Lampu yang bercahaya putih. So jadi pemutih optik ni dia fungsi dia macam mana? Bila kamu cuci dengan deterjen yang ada pewarna pendaflor ni, bila kamu jemur dekat bawah matahari, dia akan hasilkan satu cahaya yang berwarna biru. Dengan sinar UV, bawah matahari tu UV, dia akan serap UV, dia akan pancarkan cahaya berwarna biru. So kan ada iklan sabun kan selalu, okay, boleh dijemur dan di bawah cahaya matahari, nampak bersinar-sinar, warna tak pudar. Betul tak? Itu sebenarnya deterjen tu dia ada pemutih optik. So pakaian nampak macam tak pudar di bawah matahari kan, walaupun jemur di bawah matahari. Okey, yang seterusnya pelembut air dan pembina. Okay, contohnya natrium tripolyphosphate. Okay, untuk meningkatkan kebersihanan deterjen dengan menggunakan pelembut air. Baju akan lebih lembut lah bila basuh dengan bahan yang ada pelembut air ni. Dan softline lah macam tu. Okey, ejen pengawal buih. Untuk mengawal buih dalam deterjen. Okey, contoh bahan alkyl mono, etanol, amida. Okey, so kamu tengok dia ada etanol, dia ada amida ni adalah NH2. Okey. Kenapa dia nak kontrol buih? Kamu rasa kenapa dia nak kontrol buih? Buih bagus tak? Kan baguslah. Kan tadi kita kata bila kita gosok pakaian dengan berus, dia akan hasilkan buih. Buih tu membantu kotoran terapung. So dia tak melekat pada pakaian lah, dia terapung kan. Okey, tapi bahan dalam deterjen ni dia tambah ejen pengawal buih. Kenapa dia nak tambah buih? Sebab, kalau saya tanya saya jawab kan. Okey, sebab bila buih terlalu banyak, dia akan mengeringkan pakaian tersebut. So pakaian tersebut boleh jadi lusuh. Okey, yang seterusnya ejen anti enapan. Untuk halang kotoran tu melekat kat pakaian lah. Dia tak mau bagi dia terenap ataupun memendahkan tu melekat kat pakaian. Okey, contoh natrium karboksil metil selulose. Okey, kemudian tambah lagi bahan pewangi. Ini untuk wangi lah. Kan lavender semua tu hanya untuk wangi sahaja. Kemudian ejen pengering. Okey, ejen pengering dia tak membantu semasa cuci pakaian tu. Tapi dia membantu semasa simpan sabun tu. Maksudnya nak pastikan sabun tu ataupun deterjen untuk pastikan deterjen tu kekal dalam keadaan kering. Maksudnya dia tak dalam basah. Bila basah dia melekat kan. So bila kamu letak kat pakaian, dia akan melekat kat pakaian tu pula nanti. Okay, so jadi ejen pengering untuk memastikan sabun deterjen tu sentiasa kering dalam bekas yang kita simpan. Contoh, natrium sulfat, natrium silikat. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.